Dalam episod yang lepas, aku pergi ke Malaya Bicycle Museum. Lepas tu aku pergi lawat kilang biskut di Rayyan dan ngetih dengan geng kayuh di Masjid At-Taqwa Taman Bertam Indah. Jangan muak sayang, jangan takut sayang, kita cuma pijak atas bayang. Malam tadi aku sampai Sungai Petani lebih kurang sebelum pukul 8. Dan aku bermalam dekat M Season Boutique Hotel. Harga dia murah je. Aku dapat daripada Agoda RM52. Dia boleh letak basikal dekat bawah dan aku rasa okey lah. Memang takkan nak tidur kan. Okey, aku tunjuk korang sikit lah dia punya ni. Rupa dia. Besar dia macam ni je. Katil. Tapi adalah TV kalau korang nak tengok kan. Lepas tu tandas dia pun okey lah, not bad right? So bagi aku yang penting tempat ni bersih. Bagi aku cukup baik. Okay, hari ni aku nak menuju ke arah Lembah Bujang. Singgah makan jap sarapan. Seorang. Tak lalu jalan lama. Highway tak boleh masuk basikal. Ni apa tengah makan tadi? Apa nama dia? Cairo. Sairul. Cairo. Cairo dia tegur. Lepas tu dia dia cam suara dia tak cam muka aku. Stupi ais RM1.5, ni RM1, RM2.5, RM3.5. RM3.5. Kira bil tu Assalamualaikum. Ni ada geng kayu-kayu waktu pagi. Assalamualaikum. Negeri Kedah Darul Aman. Sebuah negeri yang kaya dengan sejarah. Malahan aku rasa macam tak sah kalau kita cerita sejarah negara Malaysia tanpa menceritakan sejarah negeri Kedah terlebih dahulu. Terdapat banyak sumber catatan sejarah mengenai asal-usul nama Kedah atau Kedah Tua. Ini membuktikan negeri Kedah memainkan peranan yang penting dalam perdagangan antarabangsa suatu masa dahulu hingga dicatat dalam sejarah negara-negara luar. Ada kisah yang mengatakan bahawa Sheikh Abdullah Al-Qumairi lah yang bertanggungjawab menamakan kerajaan Kedah Darul Aman setelah mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I. Mungkin sampai kat puncak Gunung Jeran nanti aku cerita pasal Sheikh Abdullah Al-Qumairi. Tempat pertama yang aku nak singgah hari ini ialah tapak arkeologi Sungai Batu. Tapak arkeologi ini mula dijumpai oleh pensyarah USM pada tahun 2007 dan mula menjalankan aktiviti ekskavasi pada tahun 2009. Tapak ini menjadi bukti bahawa di sinilah tamadun terawal di Asia Tenggara. Untuk memberi korang gambaran betapa awalnya tamadun ni, bayangkan ini adalah garisan masa dan garisan ini ialah tahun kosong. Dari tahun kosong ke hadapan adalah kurun Masihi dan dari tahun kosong ke belakang adalah kurun sebelum Masihi. Kesultanan Melayu Melaka dan pembinaan kota Machu Picchu di Peru adalah pada kurun ke-15 Masihi. Penubuhan kerajaan Majapahit adalah pada kurun ke-13 Masihi. Pembinaan Angkor Wat di Kemboja adalah pada kurun ke-12 Masihi. Pembinaan Borobudur di Indonesia adalah pada kurun ke-8 Masihi. Pembinaan kali ketiga Hagia Sophia di Turki adalah pada kurun ke-6 Masihi. Pembinaan Colosseum di Rom adalah pada kurun pertama Masihi. Penubuhan kota Petra di Jordan adalah pada kurun ke-4 sebelum Masihi. Penubuhan kerajaan Rom kuno adalah pada kurun ke-8 sebelum Masihi. Dan lebih awal dari kerajaan Rom kuno, wujudnya tamadun Sungai Batu. Menarik kan? Ini adalah sebuah tapak pemujaan. Okey, kalau korang nampak dekat situ, dia letak satu cermin besar supaya kita boleh nampak apa yang ada dekat dalam ruang kat bawah tu. Okey, kat belakang ni adalah tapak jeti pentarihan 269 selepas Masihi.
Mungkin korang tertanya-tanya, macam mana tempat ni boleh jadi jeti pula? Mana kapal boleh masuk atas darat? Memang betul pun, kalau korang pergi ke Sungai Batu, laut berada dalam jarak lebih kurang 10 km. Tapi itu sekarang, suatu masa dahulu kawasan ini berada di kawasan berair hingga kapal boleh masuk ke Sungai Batu. Di seberang jalan dari tapak Sungai Batu ni terdapat banyak tapak peleburan besi. Ini membuktikan bahawa sumber ekspor masyarakat di sini suatu masa dahulu adalah besi. Tapak peleburan besi kurung pertama hingga ke-5 Masihi. Oh, lama dah ni. Kemahiran penempaan besi di Sungai Batu ini begitu tinggi hinggakan negara-negara luar berdagang dari jauh untuk mendapatkan besi dari sini. Abu Yusuf Yaakob Al-Kindi dan Abu Raihan Al-Biruni kedua-duanya mencatatkan bahawa kualiti besi yang dihasilkan oleh Kalah atau Kedah Tua adalah antara 3 besi terbaik dunia pada ketika itu selain Yaman dan Hindi. Tapi sayanglah, aku rasa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk menggalakkan orang ramai melawat tapak sejarah kuno ni. Persinggahan aku seterusnya ialah Muzium Arkeologi Lembah Bujang melalui kawasan Merbuk. Agak sunyi kawasan ni, tak banyak kenderaan. Seri Merbuk. Oi, cantiknya rumah ni. Nak ke Muzium Arkeologi Lembah Bujang kena mendaki lah juga. Terletak di Pekan Merbuk lebih kurang 1 ke 2 km sahaja dari jalan besar. Nak masuk percuma je. Muzium ini menyediakan kemudahan beriadah dan beristirahat di mana pelawat berpeluang untuk menikmati landscape hutan hujan tropika yang menghiasi latar belakang muzium ni. Okay, ni semua ni pelapik tiang ni untuk buat rumah. Jadi kalau macam kita pasang puting kan, ada orang dulu letak ni sebagai pelapik untuk mengimbangi bangunan. Ini tempat ni dia namakan pelapik patung. Dikatakan untuk meletakkan bendera Raja Bersiung dulu ni. Aku rasa ramai generasi sekarang tak tahu kisah Raja Bersiung ni. Penceritaan mengenai Raja Bersiung ni tertulis di dalam hikayat Merong Mahawangsa. Ianya adalah hikayat yang menceritakan susur galur Merong Mahawangsa dan pengasas Kedah. Merong Mahawangsa yang didakwa dari keturunan Iskandar Agung dari Macedonia merupakan raja pertama yang mengasas kerajaan Kedah Tua. Raja kelima ialah Raja Seri Maha Indrawangsa. Dikatakan Raja Seri Maha Indrawangsa telah berkahwin dengan wanita misteri yang cantik daripada keturunan Nang Meri, yakni bangsa Gergasi. Hasil perkahwinan ini lahirlah Raja Ong Maha Peritaderia yang lebih dikenali dengan gelaran Raja Bersiung. Dikisahkan bahawa Raja Bersiung adalah seorang raja yang zalim. Beliau amat gemar makan sup bayam. Satu hari ketika tukang masak istana sedang memotong sayur bayam, beliau terpotong luka jari sendiri dan darahnya termasuk dalam masakan sup bayam. Raja Bersiung rasa sup bayam tu terlalu sedap dan memaksa tukang masak untuk memberitahu apa rencah yang digunakan dalam sup bayam tersebut. Tukang masak dengan rasa takut mengaku bahawa sup bayam itu tercampur darahnya. Saat itu, Raja Bersiung mahukan darah dalam masakan yang dihidangkan kepadanya. Setiap hari, banduan dibunuh hinggakan ada yang hanya melakukan kesalahan kecil juga dibunuh. Giginya tumbuh siung setelah makan darah manusia. Akhirnya, rakyat memberontak atas kezaliman Raja Bersiung dan Raja Bersiung dikatakan telah melarikan diri. Ini semua ni, ini pengisar lah. Ini pengisar. Okay, yang ni pula pemerah air tebu. Diorang gunakan kerbau untuk memerah, untuk menggiling tebu menjadi sampai keluarkan jus air lah. Malangnya masa aku sampai tu muzium ditutup untuk solat Jumaat. Walau bagaimanapun aku masih boleh menikmati candi-candi yang menunjukkan wujudnya kepercayaan agama Hindu Buddha yang menjadi amalan sebahagian dari masyarakat yang berdagang di Lembah Bujang. Ni ada kawan daripada Rawang juga. Nama apa? Rau. Rau. Okey, Rau dia naik motosikal. Tapi daripada Rawang juga. Yes. How many days already? Baru beberapa hari, seminggu. Seminggu Ah. So you plan nak
round sampai ke mana? Pusing-pusing Penang semalam. Okey. Lagi beberapa hari di Penang. Nanti sini esok lusa sudah balik. Balik ah. Okey. Aku teruskan kayuhan aku menuju ke Gunung Jerai melalui Yan. Aku sengaja ambil rute ni sebab nak lalu tepi pantai. Berbeza masa aku merentas negeri Perak. Kedah ni aku rasa macam kurang panas. Mungkin sebab lebih banyak pokok dan kawasan kampung di sepanjang kayuhan. Tadi baru habis satu bukit. Depan ni pun ada gini. Ingatkan satu je. Aduh. Memang ditakdirkan aku kena panjat bukit kot hari ni. Bukit kat belakang. Itu lagi menggerunkan. YouTuber ni. Itu lah. Pelan-pelan kayu. Belah-belah kayu. Aduh, cantik. Ni nama apa? Fazlian. Fazlian Tak ada YouTube lah. Ada apa? Like, subscribe dan share. Ni apa? Azham ni? Saliuddin Saja apa ni Penang saja? Saja touring betul lah. Touring siap ada pannier dah belakang. Oh, bagus. Yalah, barang depa tu tumpang sini. Tumpang sini. Dah lah tayar besar. Dah besar. Dah, dia siapa yang kayu kuat memang kena buat macam ni lah. Nama tempat ni Teroi. Apa maksud Teroi? Aku pun tak tahu. Ada orang Kedah bagi tahu apa maksud ni. Landscape di Kedah ni pun nampak sangat berbeza. Bentuk muka buminya luas dan mendatar. Memang sesuai sangat untuk penanaman padi. Mungkin kerana pada zaman purba dahulu kawasan ini merupakan kawasan berair dan gunung-gunung yang kita lihat di sekeliling adalah pulau. Okey, perut aku dah lapar dah ni. Nampak ada tempat makan tu. Singgah makan jap. Ni nampak macam happening enggak ni. Ada bakar-bakar ni. Ni aku ada ikan keli bakar. Macam ni rupa dia. Nur Azam. Wah. Rupanya dia apa? Kenal belang-belang kayu. Ya. Selalu kerja sini buat apa? Berapa lama dah? Dalam sebulan gitu lah. Oh, memang orang sini ya? Awak sini. Kat Kedah. Dekat Kedah agak Oh, okey. Masih nama Jojo. Itulah. Singgah kedai. InsyaAllah. Tengah lapar ni nak pergi naik Gunung Jerai lagi ni. Oh, nak kedai. Cepat ya. Naik seorang ya? Seorang Okey, dah sampai Gunung Jerai. Rupanya tak jauh dari tempat aku makan tadi tu. Dah sampai dah dekat kaki Gunung Jerai. Nak pergi ke puncak 12 km. Tengok pun dah macam terus mencabar ni. Aduh, ni yang masalah bila makan nasi ni. Bila perut kenyang, lemau ni nak kayuh naik atas ni. Tapi kalau tak kayuh rasa rugi. Kayuh agak lah. Ternyata Gunung Jerai ni tak bagi can langsung. Naik terus jalan cerun. Tapi aku nak juga kayuh hingga ke puncak. Aku terpaksa berhenti. Oi, letih. Dia tahan enggak ni? Pergi laju Hai naik basikal pun lambat. Aku rasa aku terpaksa buat satu keputusan yang sangat sukar lah. Sekarang ni baru 3 km lebih. Waktu sekarang dah pukul dah pukul 5.30 petang. Kalau aku sampai ke atas sana pun dah pukul 6.30.
Lepas tu aku tak solat lagi. Dan aku turun nanti kan dah pukul 7. Jalan dah gelap. Aku rasa aduh, berat hati betul lah. Berat hati betul aku ni. Rasa macam tak sanggup ni. Tapi aku rasa aku terpaksa buat jugalah keputusan. Untuk keselamatan jugalah. Kalau aku turun waktu malam, pasal jalan ni bahaya ni, dia tak ada lampu ni. Tapi aku kecewa lah. Aduh, aku kecewa betul. Akhirnya aku tewas dengan kunang jerai hari ni. Demi keselamatan diri, aku buat keputusan untuk turun semula. Tapi aku akan kembali untuk tawan gunung ini next round. #tebus maruah. Aku rasa banyak lagi sejarah-sejarah kuno dalam Malaysia ni yang masih belum dikaji. Mungkin tapak-tapak sejarah ada je depan mata kita tanpa kita ketahui. Bumi ni takkan kehausan penemuan-penemuan terbaru yang menakjubkan selagi kita masih mencari dan mengkaji. Daripada mana? Betul tak ini? Tadi dari Sungai Petani tadi cikgu. Sultan ni. Dari Sungai Petani. Malam tu aku bermalam di rumah Cikgu Sabri. Walaupun baru pertama kali berjumpa, kita orang sembang sampai lewat malam macam dah lama kenal. Dalam episod akan datang, aku kayuh merentasi jelapang padi untuk ke Gunung Keriang. Dan footage yang korang tengok ni adalah yang terakhir aku rekod sebelum kejadian mistik berlaku yang menyebabkan aku hilang kawalan drone dan drone aku terhempas atas Gunung Keriang.